tahun 1968 lah, kata silap saya, dibincangkan, didebatkan oleh mereka berdua untuk menggubal satu ciri budaya Malaysia, dasar budaya Malaysia. Akhirnya walaupun dalam itu tidak ada yang kata menang atau kalah ke, tetapi akhirnya pendapat ataupun saranan-saranan daripada debat itu diangkat menjadi sebahagian daripada dasar kebudayaan kebangsaan. Tahun 1974 kalau tak silap saya, 1972 atau 74, tapi selepas rukun negara inilah. Dan elemen yang menunjangi adat budaya masyarakat Malaysia adalah Islam dan Melayu, tetapi semua budaya-budaya lain diraikan. Itulah dia satu cara liberal terhadap tradisi kebudayaannya. Kemudian last sekali ialah membina satu masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Ini adalah preamble, mukadimah bagi rukun negara kita. Daripada 5 tenet, 5 rukun itu, ini preamble dia, mukadimah bagi itu. Kemudian baru kita kata, maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Baru 5. Tadi itu preamble, mukadimah, bahawa kami ini akan masyarakat yang progresif, kami ini akan menjamin cara yang liberal terhadap adat budaya kita semua. Nah, yang kita nak kena hafal dan kita nak kena jiwai ini 5 ni. Yang tadi tu tak apa. Yang tadi tu kita tengok belakang buku teks ya, ataupun buku-buku sekolah anak-anak kita tu kan. Dah lama tinggal pun. Cuma yang kita hafal dan perlu kita tanamkan dalam pemikiran seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira apa-apa kaum, bangsa, latar belakang mereka. Ini 5 ni. Ialah yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Dia tak sebut kepercayaan kepada Allah. Kepercayaan kepada Tuhan. Sebab kepercayaan kepada Allah adalah kita untuk orang Islam. Tetapi kepercayaan kepada Tuhan, semua warga Malaysia ini secara general, secara amnya mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Maka kita meletakkan prinsip Tuhan yang pertama. Ini juga sebenarnya menegaskan bahawa kita, negara Malaysia adalah negara beragama, bukan negara atheist. Kita theist. Negara yang mempunyai Tuhan, negara yang bertunjangan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Sama juga macam Indonesia pun, nanti kita bincang tentang Indonesia. Ya. Tapi Indonesia dia terus tolak lah. Atheism tu disebut secara jelas, diwacanakan. Tapi kita, walaupun kita letak pada kepercayaan kepada Tuhan, kita tidak ada lawan dia. Kepercayaan kepada Tuhan maksudnya menolak orang yang atheist itu. Tapi kita meletakkan, menegaskan bahawa kepercayaan kepada Tuhan, bahawa warga negara Malaysia mesti percaya kepada Tuhan. Kalau dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, kita boleh persoalkan lah. Boleh perdebatkan kembali, adakah dia ni orang yang layak dianggap sebagai warga negara Malaysia, kerana kita mengangkat kepercayaan kepada Tuhan dalam prinsip yang pertama. Yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kita meletakkan kepada dua. Selepas Tuhan, kita setia kepada raja, kita setia kepada negara. Raja siapa? Raja-raja 9 orang itu. Dan juga yang di Pertuan Agong, yang menjadi kepala, menjadi ketua bagi raja-raja Melayu. Itu institusi. Raja adalah satu institusi. Kenapa raja? Ini satu sejarah yang panjang dalam alam Melayu ini ataupun negara Malaysia ini. Kan? Raja ini menjadi elemen. Raja adalah simbol negara. Raja sangat penting dalam negara kita, dalam konteks sejarah kita yang panjang ini. Institusi raja ini sangat penting. Kemudian negara. Negara ni apa? Negara ni keseluruhan elemen ini, yang sebenarnya negara ada 4 benda yang paling penting lah. Negara ada 4 penting. Iaitu pertama, dia ada sempadan, yang kedua dia ada penduduk, yang ketiga yang pertama tadi ada sempadan, ada penduduk, ada pemerintahan, kemudian dia berdaulat. Berdaulat bermaksud dia diiktiraf oleh negara lain. Dia mendapat pengiktirafan, maka datanglah kedaulatan itu. Okey, itu negara. Secara amnya itulah definisi bagi negara. Kalau ada 4 ini, cukuplah negara. Kalau ada 3 je, kalau kita ada tanah sendiri, kita duduk buat sempadan, panggil adik-beradik kita duduk di situ, kemudian kita membuat cara pentadbiran kita, tapi kita tidak mendapat satu pengiktirafan daripada negara yang sudah ada pada waktu ini, dalam konteks negara moden, kita bukan negara. Itu kampung kita aja. Itu kampung kita aja. Itu tidak cukup sebagai negara. Baik. So, raja dan negara, itu elemennya. So, taat kepada raja dan kepada negara. Kemudian, keluhuran perlembagaan. Luhurnya perlembagaan itu, kita perlu iktiraf. Ya, perlembagaan bukan kitab suci ialah kan. Tapi perlembagaan itu adalah satu dokumen tertinggi dalam negara kita yang membolehkan tertubuhnya negara ini. Tak ada perlembagaan, tak sah negara kita.
Perlembagaan bertulis ke tak bertulis ke itu dua perkara yang berbeza, tapi dalam konteks kita perlembagaan bertulis. Sebab kalau di UK dia bukan perlembagaan bertulis. Dia adalah dokumen-dokumen yang berasing. Yang kita sangat sistematik. Daripada perkara 1 hingga 183 ke 184 itu kita memang bertulis dan didokumenkan secara sistematik. Ya. Maka perlembagaan itu, walaupun sebenarnya kita ada yang berpandangan bahawa kenapa kita nak hormat dengan perlembagaan, ada puak-puak begini yang dia kata perlembagaan ini dicipta oleh penjajah British, oleh Lord Reid, Suruhanjaya Reid. Tetapi dia tidak mengamati dan tidak mendalami keseluruhan proses pembikinan perlembagaan itu. Siapa yang terlibat? Bukan sahaja 5 orang itu, hakim-hakim dan juga profesor dari UK, tetapi juga ada raja-raja Melayu yang terlibat dalam pembikinan perlembagaan persekutuan, ya. Dan perlembagaan persekutuan itu hanya diangkat dan diluluskan selepas mendapat perkenan oleh raja-raja Melayu. Jadi sah perlembagaan kita, jangan duk dipertikai lah. Walaupun tak berdosa lah kalau bertikai. Kita nak perbaiki, bagus. Cumanya kalau kita kata aku tak boleh terima perlembagaan sebab perlembagaan ni begini. Perlembagaan satu dokumen cukup cantik, cukup hampir sempurna, meletakkan semuanya dan menjamin keseluruhan hak, ya, bagi seluruh warga negara Malaysia hidup secara aman, bebas dan merdeka. Tapi pentafsirannya mungkin berbeza. Apabila dibawa ke mahkamah mungkin kan. Itu yang berbezanya di sana. Tapi sebagai satu dokumen, dia memang bebas. Ya, memang bebas dan sangat-sangat menjamin keseluruhan hak dan kehidupan kita warga Malaysia. Itu keluhuran perlembagaan. Luhur maksudnya apa? Suci. Dia dokumen yang tertinggi. Sebab itu kita kata negara kita ni, kalau rajanya raja berperlembagaan, maka raja itu sendiri dinaungi oleh perlembagaan. Ya, raja itu sendiri duduk di dalam perlembagaan. Itu raja berperlembagaan. Demokrasi berparlimen, demokrasi berperlembagaan. Perlembagaan lah mengikat keseluruhannya dalam 184 perkara itu. Keseluruhannya dalam itu. Tetapi bagaimana anda mentafsirkannya? Bagaimana para pengamal undang-undang, para penggubal undang-undang, melaksanakannya, itu adalah faktor manusia. Kalau baik orang yang mentafsirkannya, maka baiklah hasilnya, natijahnya. Baik, keluaran perlembagaan. Yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Undang-undang daulat. Undang-undang mempunyai kemuliaan dia, izzah dia. Undang-undang mempunyai kemuliaan dia. Daulat. Undang-undang tak boleh lawan. On paper, di atas dokumen undang-undang ini, daulat ni dia powerful. Ya, walaupun sebenarnya konsep daulat dengan kuasa itu berbeza. Konsep daulat dengan kuasa itu berbeza. Kuasa boleh naik, boleh turun, boleh jatuh, boleh dirampas, boleh ditambah, boleh dikurangkan. Daulat tidak. Daulat itu dia kekal. Daulat satu elemen yang bukan naik, turun, ya, hilang, datang, bukan. Daulat ini suatu elemen yang kekal. Ini daulat, konsep daulat ini satu perbincangan atau wacana yang lebih menarik sebenarnya untuk dibincangkan, tapi bukan di sinilah kedaulatan undang-undang. Ya. Kemudian last ialah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Selepas kita ada elemen Tuhan, ada raja, ada negara, ada perlembagaan, ada undang-undang, kemudian kita bicara tentang ikatan antara manusia kita ni. Kesopanan dan kesusilaan yang mengikat antara kita. Dalam kesopanan itulah yang kita mengajar anak-anak kita, generasi kita, negara Malaysia kita, warga Malaysia kita ni ialah untuk menghormati dalam kalangan warga Malaysia. Sopan, susila, tata susila, mempunyai tata cara, adab-adab dalam kehidupan. Tetapi setakat mana kita amalkan, setakat mana kita praktikan, sebagaimana Tun Razak kata bahawa kita ni, rukun negara itu akan kekal sebagai dokumen yang kusam, yang tidak bersuara jika ia tidak dipraktikkan. Tapi pengamalan itu perlu dipropagandakan. Maaflah saya banyak gunakan perkataan propaganda. Propaganda jangan ingat duk benda baik, buruk aja. Patriotism adalah sebahagian daripada satu gerakan, memerlukan kepada gerakan propaganda dan indoktrinasi. Patriotism perlu dipropagandakan, perlu ditanamkan dalam pemikiran manusia, dalam wilayah yang sama, negara itu. Ya. Ini sebahagian daripada bidang kajian saya, sebab itu saya banyak gunakan perkataan propaganda. Jangan duk ingat negatif lah kata propaganda. Propaganda bukannya benda negatif, bukan semestinya menyebarkan benda yang tidak baik, tetapi menyebarkan perkara yang baik secara berulang-ulang, disematkan, diterapkan dalam pemikiran itu juga merupakan propaganda. Propaganda bermaksud
cara untuk menguasai, pemikiran untuk apa? Maklumat untuk menguasai. Berbeza dengan pendidikan. Pendidikan adalah maklumat untuk mencerahkan. Maklumat untuk mencerahkan, that is education. Propaganda means information to influence. Maklumat untuk menguasai pemikiran. Jadi kalau dalam elemen-elemen yang berbentuk pengikat negara bangsa ini semua, kita memerlukan propaganda itu, maklumat untuk menguasai pemikiran. Bukan kita nak memperbodohkan manusia, bukan. Tetapi kita nak menerapkan secara berulang-ulang bahawa ini negara Malaysia, dia mempunyai 5 rukun dan semuanya perlu mengikut rukun negara itu. Ini kita perlukan pada itu.